lebih banyak daripada saya berbanding daripada saya. Tapi adapun matlamat ataupun tujuan saya berdiri di hadapan ini adalah untuk berkongsi sedikit maklumat di mana mungkin tuan-tuan ataupun puan-puan kurang terdedah dalam isu tersebut. Okey, bila kita tengok hari ini, bila kita tengok masyarakat kita Melayu ataupun masyarakat Malaysia, kita terdiri daripada pelbagai kaum. Di mana kita ada bangsa, iaitu bangsa Cina, ada India, ada Iban, ada orang asli. Pelbagai kaum ada di sini. Jadi secara tak sengaja sebetulnya Allah telah merancang kepada kita supaya kita berinteraksi ataupun kita berhubung dengan orang bukan Islam. Allah kata dalam Al-Quran, sesungguhnya aku menjadikan engkau berpuak-puak dan berbangsa-bangsa supaya kamu saling mengenali. Apabila kita, contoh kita ada jiran India, kita ada jiran Cina, kita ada jiran Australia. Di situ sebetulnya telah membuka ruang kepada kita untuk menyampaikan mesej Islam. Sebab Allah telah melantik kita sebetulnya. Kita sedar ataupun tak sedar, kita yakin, kita semua percaya, kita selalu mengatakan Islam adalah agama yang terbaik. Betul tak? Kita yakin agama yang terbaik. Kita adalah umat pilihan. Umat Rasulullah adalah umat pilihan. Tetapi bila Allah pilih kita sebagai umat yang terbaik, kita jangan lupa yang bahawa kita ada tanggungjawab. Apa tanggungjawab kita? Iaitu mencegah orang daripada berbuat mungkar dan mengajak mereka kepada kebaikan. Okey, kalau kita tengok hari ini, apa kemungkaran yang paling besar yang dilakukan oleh manusia hari ini? Allah kata apa dosa yang paling besar yang tak diampunkan? Iaitu syirik. Bila orang melakukan syirik, maka dosa orang tersebut tidak diterima, maka dosa orang tersebut tidak dihapuskan. Oleh sebab itu, kita perlu mengeluarkan mereka daripada kesyirikan. Siapa hari ini yang mengamalkan kesyirikan? Orang-orang bukan Islam. Dan ada juga sebahagian daripada orang kita Islam yang mengamalkan syirik, seperti percaya kepada bomoh dan amalan-amalan yang lain. Jadi di sini kita dah tahu secara jelas bahawa orang bukan Islam mengamalkan syirik. Jadi tugas kita sebagai orang Muslim mengeluarkan mereka daripada kesyirikan tersebut, iaitu dengan menyampaikan mesej Islam. Kenapa kita perlu sampaikan? Bukankah semua dah ada? Media dah ada, TV ada, radio ada, surat khabar ada, semua cerita pasal Islam. Saya nak tanya, hari ini Metro, Cosmo, diceritakan tentang Islam, tentang perkara baik ke tentang perkara buruk? Muka surat depan dia akan tampilkan buang bayi. Dan buang bayi berlaku kebanyakan di kalangan orang Islam, orang Melayu. Jadi benda itu akan menyebabkan mereka nak ke dia jadi macam ni. Orang bukan Islam dia tak nak anak dia jadi orang seperti yang buang bayi. Dia tak nak anak dia jadi mak rempit. Dia tak nak anak dia jadi peragi dadah. Sebab apa? Itu yang dia nampak, itu yang diwawakan dalam media. Sungguh pun ramai di kalangan orang Islam yang berjaya, yang hebat, tapi perkara ini sangat-sangat kurang diwawakan. Jadi perkara ini telah menyebabkan mereka tutup pasang penghalang dah antara Islam. Oh, saya tak nak anak saya masuk Islam. Sebab apa? Kalau dia masuk Islam, dia akan jadi Melayu. Kalau jadi Melayu, dia akan jadi malas. Ini adalah persepsi masyarakat bukan Islam terhadap Islam. So oleh sebab itu saya yakin tuan-tuan dan puan-puan pun tak akan biarkan persepsi ini menjadi warisan bagi mereka. Kita akan cuba buka minda mereka. Kita akan bagi tahu Islam bukan ini. Islam adalah satu agama yang mudah, satu agama yang indah. Tetapi disebabkan kebanyakan mesej Islam tak sampai kepada mereka.
Bila mereka tahu Islam, mereka akan kaitkan dengan keganasan. Bila tengok Islam, dia akan kaitkan Islam menindas perempuan. Bila dia tengok Islam, kenapa Islam kejam? Kenapa Islam macam ni? Kenapa Islam macam tu? Itu sebab saya cuba menjawab tuduhan-tuduhan daripada orang bukan Islam dalam buku tersebut. Dan insya-Allah kita akan bincangkan. Okey, kemudian kalau kita tengok dalam buku tersebut ada 7 bab. Saya akan bagi beberapa bab, iaitu 7 bab. Yang bab pertama iaitu semua agama mengajarkan kebaikan. Kan? Betul tak semua agama mengajarkan kebaikan? Macam orang bukan Islam selalu kata, agama ini semua agama sama aja. Kan semua agama mengajar kebaikan. Kenapa perlu masuk Islam? Kan? Orang selalu cakap macam tu tau. Kenapa perlu masuk Islam? Semua agama mengajar kebaikan. Bukan kalau saya contoh saya seorang Kristian, saya boleh jadi baik. Saya seorang Buddhis, saya boleh jadi seorang baik. Kenapa perlu masuk Islam? Sedangkan kalau masuk Islam tadi akan nampak dia apa? Akan teruk. Okay. Yang kedua iaitu Islam agama yang mudah. Betul ke Islam agama yang mudah? Saya nak tanya perempuan, makcik-makcik ke, susah tak nak pakai tudung? Tak lah, semua orang kata tak. Sebab apa kata tak? Sebab kita daripada kecil sudah dilatih pakai tudung. Cuba bayangkan kalau hari ini makcik tak pernah pakai tudung, perempuan tak pernah pakai tudung, tiba-tiba saya bagi tudung lampu suruh pakai, apa yang akan jadi? Rimas, panas, banyak benda berlaku. Sebab apa? Tak biasa. Jadi orang bukan Islam di sana, bila dia tengok Islam, susahnya perempuan kena pakai tudung, lelaki kena solat sembahyang, semua lelaki perempuan kena solat satu hari 5 kali. Boleh ke awak buat? Lepas tu puasa pula, sebulan tak makan tak minum. Oh, mati saya. Itu yang ada di minda orang bukan Islam. Islam agama yang susah. Sebab apa? Sebab mereka tak faham. Sama lah bila kita tengok orang belajar universiti, hebatnya dia belajar universiti, dia ini kita dapat susahnya nak masuk universiti. Tapi bila orang dah masuk universiti, tak rasa pun masuk universiti susah. Sebab apa? Dia dah biasa. Dan hari itu dia dah lalui benda tu. Sama juga. Macam contoh, saya tulis buku. Oh, you hebat lah ustaz ni boleh tulis buku. Padahal bila kita dah tulis tak rasa pun susah. Tapi sebab kita tak mula, benda itu akan rasa susah. Sesuatu yang baru yang kita tak pernah buat, dia akan rasa susah. Sebagai contoh, saya cakap dengan semua puan-puan dan puan-puan, tuan-tuan yang ada kat sini, kita hari ini kita larian biasa 20 km. Mungkin ada puan-puan ataupun tuan-tuan sini yang selalu lari, pagi-pagi selalu pergi jogging ni tu semua tak ada rasa susah. Tapi yang lain yang tak pernah jogging, apa berlaku? Esok pagi dah krem, dah sakit kaki, sakit badan semua. Sebab apa? Sebab tak pernah buat. Sesuatu yang tak pernah kita buat, benda itu akan jadi susah. Okey, kemudian tapi sebetulnya Islam mudah. Tapi disebabkan, kita akan bincang nanti kenapa Islam nampak susah, kenapa Islam mudah. Kemudian hubungan Muslim dengan bukan Muslim. Kalau orang bukan Islam tanya dengan kita, dia cakap salam dengan kita, boleh tak kita jawab? Boleh tak? Tapi dia bukan Islam tau. Soalan-soalan macam ni. Kalau orang bukan Islam, dia minat nak belajar Islam, boleh tak kita bagi terjemahan Al-Quran? Cuba angkat tangan yang kata boleh. Tapi dia tak mandi junub tau. Kena ingat dia tak mandi junub. So benda-benda macam ni, boleh tak orang bukan Islam masuk ke dalam masjid? So macam soalan-soalan macam ni akan kita jawab. Nanti kita pilih daripada sebab banyak soalan, kita akan pilih mana yang kita nak jawab. Okey, kemudian yang seterusnya, Islam agama yang terawal. Okey, kalau saya tanya puan-puan dan tuan-tuan, bila mulanya Islam di dunia ini? Sejak zaman Nabi Muhammad, betul? Siapa yang kata betul angkat tangan? Tak ada yang cakap betul. Tahu-tahu Islam bermula pada zaman Nabi Muhammad. Betul tak? Cuba angkat tangan.
Tak payah takut-takut, tak ada hadiah kat sini, tak ada botol markah pun. Okey, so soalan macam ni. Betul ke Islam bermula pada zaman Nabi Muhammad? Kalau kita kata betul, maknanya agama lain lebih dulu datang daripada Islam. Hindu adalah agama terawal. Kenapa perlu masuk Islam? Yang awal lagi bagus kan? Yang lama lagi original, berbanding yang baru. Soalan-soalan macam ni, macam mana kita nak menjawab bila orang bukan Islam tanya kita? Okey, yang seterusnya, kedudukan lelaki dan perempuan dalam Islam. Okey, kalau lelaki boleh kahwin 4, perempuan boleh tak? Kan nampak Islam lebihkan lelaki? Kan? Okey, lepas tu kalau lelaki dapat harta warisan 2 bahagian, perempuan dapat berapa bahagian? 1 je. Nampak tak? Islam memang lebihkan lelaki dengan perempuan. Lepas tu bila salat datang masjid, lelaki boleh berdiri kat depan, perempuan tersorok dekat belakang, dekat tingkap, dekat apa? Dekat tirai. Kenapa? Apa ni? Agama apa ni? Sedangkan sekarang kan gender, lelaki perempuan sama. Kenapa Islam lebih sentiasa semua lelaki, lelaki baru perempuan? Nampak soalan ini bila ditanya oleh orang bukan Islam kepada kita pun kita kan, bayangkan kalau sekiranya soalan ini ditanya kepada anak-anak kita yang merempit di luar sana, apa mereka akan jawab? Tergugat tak iman mereka? Itu yang saya nak sampaikan. Okey, kemudian Islam agama kedamaian. Siapa yang bom WTC? Orang Islam kan? Negara Islam, Iraq negara apa? Negara Islam kan? Perang kan? Mana-mana negara perang mesti Islam punya. Memang Islam ni kejam, Islam ni suka peperangan. Maka adalah ayat lagi yang mengatakan siapa yang bunuh seorang kafir akan masuk syurga. Ini yang sentiasa bermain di kalangan orang bukan Islam. Ini yang mereka provok anak-anak kita supaya anak kita semakin jauh daripada Islam. Tapi kita tak sedar, kita tak tahu, dan kita sendiri tak dapat jawab. Bayangkan kalau anak-anak kita yang kecil lagi. Belum lagi soalan-soalan, ada macam-macam soalan yang hantar Nabi Muhammad, macam-macam. Okey, kemudian yang terakhir sekali iaitu berita kedatangan Nabi Muhammad. Kalau sekiranya Nabi Muhammad Nabi yang benar, kenapa tak diceritakan dalam kitab-kitab yang lain? Ada tak diceritakan dalam Alkitab ataupun Bible? Ada tak diceritakan dalam kitab Hindu? Ada tak diceritakan dalam kitab Buddha? Ini soalan-soalan yang mereka tanya. Jadi daripada sini kita tak bincang semua tau. Kita hanya pilih beberapa sahaja. So saya beri peluang kepada pihak ibu-ibu dulu untuk pilih nak soalan nombor berapa. Sebab orang selalu kata ladies first kan. Itu sebab saya bagi ibu-ibu dulu. Kalau tak saya bagi tuan-tuan dulu, bapa-bapa dulu. Tak ada? Okey, hubungan Muslim dengan bukan Muslim. Sekejap lah, saya tengok dia. Okey, hubungan Muslim dengan bukan Muslim. Kita tengok ada beberapa perkara, iaitu Allah kata dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hujurat ayat 13, yang bermaksud, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang lelaki dan perempuan, serta menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan berpuak-puak, supaya kamu saling kenal mengenal. Adakah saling kenal mengenal di sini setakat kawan sahaja, atau perlu kita menyampaikan mesej Islam? Seperti Allah telah melantik kita sebagai umat yang terbaik supaya kita sampaikan mesej Islam kepada orang bukan Islam.
Cuba kita tanya diri kita sendiri, setakat ini berapa ramai orang bukan Islam yang kita telah sampaikan mesej Islam? Okey, saya nak tanya, bila kita pergi ke satu kedai makan, contoh kalau di di Penang ni terkenal dengan nasi kandar nasi kandar. Okey, bila nasi kandar kita pergi, bila kita makan, sedapnya. Bila majlis ilmu tadi, kita makan malam tadi kan, lepas tu kita bisik-bisik juga, aku tadi makan nasi kandar tadi malam, sedap. Betul tak? Kita akan share kepada orang, kita akan bagi tahu siapa yang kita jumpa. Kita nak bagi tahu kita happy, kita makan nasi kandar malam tadi. Kita semua dah tahu dah keindahan Islam. Kenapa kita tak nak share? Nampak tak? Kita dah tahu dah keindahan Islam. Kita hidup dalam keluarga Islam semua-semua. Kita tengok anak kita harmoni, semua kita boleh berjaya membina satu keluarga yang harmoni. Tapi kita sangat-sangat kedekut untuk sampaikan Islam itu kepada orang bukan Islam. Sebab apa? Kita merasa Islam hak milik kita. Pada Allah telah hantar Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Maksudnya rahmatan lil alamin tak kira bangsa. Semua orang bukan Islam ni disampaikan kepada semua bangsa, Arab ke, India ke, Cina ke, semua. Janji mereka bangsa manusia. Jadi itu yang pertama, iaitu kita telah dilantik, kita dijadikan berpuak-puak supaya kita saling mengenali. Itu yang pertama kita kena ingat. Okey, yang kedua, kita tengok yang kedua, iaitu ahli kitab adalah yang paling dekat bersamaan dengan kita. Ahli kitab iaitu orang-orang yang mempunyai kitab, iaitu Yahudi dan Nasrani. Jadi sungguh sekarang ada perbezaan pandangan ulama yang mengatakan, ada sebahagian ulama mengatakan orang Yahudi dan Nasrani sekarang mesti dianggap sebagai ahli kitab. Itu sebab ada setengah-setengah orang yang membenarkan orang Islam kahwin dengan orang Kristian ataupun dengan Yahudi. Sebab apa? Dianggap ahli kitab. Tetapi ada setengah ulama mengatakan bukan ahli kitab. Sebab apa? Sebab mereka telah tidak mengamalkan kitab mereka, iaitu mereka makan babi, mereka minum arak, di mana dalam kitab mereka pun melarang amalan-amalan tersebut. Jadi di sini cukup pun kita nak pilih pandangan yang mana, bahawa Allah pernah kata antara kita paling dekat bersamaan dengan ahli kitab. Kenapa Allah kata cakap pasal ahli kitab? Sebetulnya sebab apa? Sebab bila orang ahli kitab ini telah percaya kepada Allah, jika mereka telah percaya kepada Allah, lebih mudah untuk mereka menerima Islam. Cuma masalah dia Allah yang dia percaya ataupun Tuhan yang dipercayai bukan Allah yang sebenar, tetapi telah mensyirikkan Allah dengan unsur-unsur yang lain, iaitu dia kata Tuhan Tuhan Allah, Tuhan Bapa ataupun Tuhan Yesus dan Roh Kudus dijadikan sebagai satu entiti yang dipercayai. Jadi kita sebagai orang Islam, kita kena jelaskan siapa sebetulnya Allah. Bila kita nak terangkan Islam, nak terangkan siapa Allah, tak payah susah-susah, tak payah pergi ambil Al-Quran, cakap saja pasal Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu esa, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat tersebut sebetulnya mempunyai akidah yang sangat-sangat mantap. Dan salah seorang sahabat yang mempelajari Al-Quran, akidah daripada ayat ini adalah Bilal bin Rabah. Kita tengok macam mana mantapnya akidah Bilal bin Rabah, padahal hanya dengan Qul huwallahu ahad sahaja. Kita kena sampaikan benda-benda yang ini. Kita tak perlu cakap pergi bahasa Arab lah itu, sebab mereka tak faham. Kita jawabkan apa inti ayat tersebut. Allah kata Allah tak serupa dengan ciptaan. Maknanya kita cakap dengan dia apa-apa sahaja yang ada persamaan, yang kita bayangkan itulah Allah, maka dia bukan Allah. Sebab apa? Tak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Kemudian yang seterusnya itu dia tidak
beranak dan tidak diperanakkan. Maksud dia tidak dilahirkan, dia tidak melahirkan. Jadi apa-apa yang dilahirkan itu bukan Allah, bukan Tuhan. Dan yang terakhir iaitu tempat bergantung segala sesuatu. Apa-apa yang berlaku di dunia ini adalah di bawah pengawasannya. Satu daun jatuh, itu adalah di bawah pengawasan Allah. Itu Allah, kita cerita dengan dia. Baru dia faham. Sebab kalau tak, dia tak tahu. Dia ingat apa yang dia percayai selama ini adalah itu yang betul. Okey, yang seterusnya, tidak boleh melantik orang bukan Islam menjadi pemimpin dalam urusan agama. Kita nak lantik, contoh kita nak lantik mufti, kita pilih di kalangan orang Kristian. Tak boleh. Tapi dalam urusan kata pentakdiran, kalau mereka lebih ada kejayaan, mereka ada kebolehan, tak boleh, tak ada masalah. Jadi tidak mengambil kebijakan dalam urusan agama kita. Jangan pula dia pandai-pandai dia ambil kebijakan, dia kata, oh hari ini siapa-siapa nak keluar Islam boleh je. Itu tak boleh, sebab itu melibatkan urusan agama. Okey, kemudian Muslim teramanat. Okey, yang seterusnya, apa kewajiban kita kepada orang bukan Islam? Yang pertama, menyampaikan kebenaran Islam kepada bukan Islam. Allah kata dalam surah Al-Imran ayat 104, Allah kata, dan hendaklah ada di antara kamu segala umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah daripada kemungkaran. Merekalah orang-orang yang beruntung. Kita termasuk tak dalam kalangan orang-orang yang beruntung? Kalau kita dah laksanakan tugas kita, maka kita termasuk dalam kalangan orang-orang yang beruntung. Okey, kemudian menyeru bukan Muslim dengan lemah lembut. Bila orang bukan Islam tanya dengan kita, kenapa orang Islam perlu pakai tudung? Jangan kita jawab, suka-suka aku lah, aku nak pakai tak nak pakai, apa yang kisah sangat. Jangan kita jawab. Bukan, kita terangkan kenapa Islam, sebetulnya Islam ni dia sangat ambil berat pasal perempuan. Islam nak melindungi perempuan. Itu sebab Islam kata pakai tudung. Tapi kita kena ingat tau, sebetulnya sebelum dia nak untuk mencegah supaya perempuan terlindungi, dia harus ada dua-dua pihak, lelaki dan perempuan. Kalau perempuan saya pakai tudung, lelaki tak jaga, tak ada maknanya. Itu sebab kalau kita kata kenapa orang pakai tudung pun ada yang dirogol. Sebab apa? Sebab pihak lelaki tak jaga. Jadi sebetulnya Islam sebelum cakap lelaki pakai tudung, apa yang Islam cakap dulu? Tahu tak apa yang Islam cakap dulu? Islam kata apa? Wahai lelaki yang beriman, janganlah pandangan mata kamu. Sebelum ayat tudung tau, Allah tegur lelaki dulu, jaga pandangan mata. Bila lelaki dah jaga pandangan mata, perempuan pula pakai tudung, insya-Allah keselamatan perempuan lebih terjamin. Okey. Kemudian Allah kata apa? Serulah manusia kepada jalan Allah dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya kamu lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat di jalannya, dan lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Allah kata dengan cara yang terbaik. Bukannya bila orang bukan Islam tanya kita pergi hantam dia, ya Allah ni sibuk sangat pasal dia buat apa? Kan? Bukan. Tapi kita cakap sebetulnya bila perempuan bertudung, kalau kita tengok sebetulnya Allah telah mengangkat maruah perempuan daripada tempat yang di mana perempuan bukan Islam dijadikan sebagai simbol seks, di mana mereka untuk melariskan produk gunakan perempuan. Tapi dalam Islam kita tak gunakan. Islam perempuan adalah seorang tonggak keluarga, di mana lahirnya seorang Perdana Menteri adalah disebabkan pendidikan seorang perempuan. Semua pun mereka nampak orang perempuan dalam Islam macam seorang terkebelakang. Sebetulnya kita ramai perempuan, taklah halang kita untuk berjaya selagi kita jaga batasan yang ditetapkan oleh Allah. Okey, kemudian yang seterusnya, mencari persamaan. Bila kita nak menyampaikan Islam, kita perlu cari persamaan. Sebab orang suka persamaan, orang tak suka perbezaan. Bila kita cakap perbezaan, ada hati yang akan terguris.
Terluka. Dia sebab apa? Oh, rupanya Islam macam ni. Padahal mungkin disebabkan emosi kita. Tapi bila kita cari persamaan, dia pun selesa. Contoh persamaan yang mungkin kita boleh cari di antara kita dengan orang Hindu. Orang Hindu pun sebetulnya kata apa? Sembahlah Tuhan yang satu. Kita pun sembah Tuhan yang satu. Cuma disebabkan mereka tak faham, akhirnya mereka sembah berhala-berhala. Sebab apa mereka sembah berhala? Dia kata supaya boleh fokus, supaya boleh khusyuk. Dia perlukan simbol. Bagi kita Islam, kita tak perlukan simbol. Kita dah yakin dengan Allah. Tanpa simbol pun kita boleh khusyuk. Nampak tak persamaan? Kemudian kalau dengan orang Kristian, kalau kita cari persamaan, apa persamaan? Mereka percaya Tuhan yang satu, Tuhan yang asal. Cuma Tuhan yang dia percayai itu dah melencong daripada yang asal. So kita kena terangkan. Kemudian yang kedua, apa persamaannya? Ada tak ada kawan orang Kristian dekat sini? Boleh angkat tangan sekejap. Saya nak tengok siapa ada kawan orang Kristian. Kawan sekolah dulu, sekolah rendah. Tak ada. Sekolah menengah. Tak ada juga. Ada. Okey. Bila kita orang dengan kawan Kristian kan? Lepas tu orang Kristian, terutama sekali Roman Katolik, mereka sangat mengagungkan Mother Mary ataupun Mother Teresa. Cuba tengok, dia pakai tudung tak? Dia bertudung kan? So kita cakap dengan dia, tengok tak sebetulnya asalnya Kristian dengan Islam ada banyak persamaan tau. Tengok you punya gambar Mother Mary, Mary, Mother Teresa, dia pakai tudung tau. Kan elok kalau awak pakai tudung. So kita sama. Kita kata orang pergi kan. Apa dia? Sister dia, tapi dia sister. Kenapa ada kasta? Kenapa sister je boleh pakai tudung? Kenapa orang awam tak boleh pakai tudung? So kita cakap kita sama. Dua dah kita sama. Yang ketiga, kalau lelaki, dalam Islam lelaki perlu bersunat. Kalau kita tengok dalam kitab, dia cakap pada umur 8 hari Jesus ataupun Nabi Isa bersunat. Kita sama lagi kan? Kemudian kalau kita tengok lagi, Jesus sebelum dia ditangkap, sebab orang Kristian percaya Jesus mati disalib. Sebelum dia ditangkap, dia pergi ke satu taman di mana kemudian Jesus bersujud. Dia sujud tau. Sujud maksudnya dia letakkan dahi dia dekat lantai. Dan dia kata apa? Eli Eli sabachthani. Tuhan, Tuhan, kenapa kau tinggalkan aku? Dia tak cakap pun. Kalau dia Tuhan, kita sebetulnya di situ ada peluang kita nak menyampaikan. Sekiranya dia Tuhan, dia tak akan cakap Tuhan, Tuhan. Dia kata aku, kenapa kau tinggalkan aku? Sebab dia merasa diri Tuhan. Tapi dia kata Tuhan, Tuhan, kenapa kau tinggalkan aku? Menunjukkan ada Tuhan yang sebenar, bukan dia Tuhan. So di situ mesej kita dah sampai. Kita cari persamaan, tapi bila ada peluang, kita akan sampai. Kemudian kalau kita tengok gambar, pernah tak tengok gambar Jesus? Pernah? Macam mana rupa dia? Macam orang Melayu? Macam orang Arab. Dia pakai jubah, dia ada apa janggut tebal, semua-semua kan? Jadi kita tanya dia, kalau sekiranya hari ini Jesus turun di depan, turun kat sini, dia sama macam orang Islam ke sama macam orang Kristian? Macam orang Islam. Sebetulnya kalau you nak jadi pengikut Jesus yang baik, you jadilah Islam. Nampak tak? Kita mesej kita dah sampai. Lepas tu biar dulu, biar dia berfikir balik, dia jenuh balik. Mungkin masa kita kata, dia pun macam ya, tapi percaya saya cakap, dia balik, dia akan fikir. Sebelum ni orang tak pernah jentik dia tau. Orang tak pernah sentuh benda ni. Dia ingat apa yang dia buat selama ini adalah betul. Macam tadi kan, soalan-soalan tadi, pernah tak terfikir sebelum ni? Tak ada kan? Tak fikir sebab saya tak jentik. Bila saya jentik, oh ya rupanya. So bila kita jentik isu-isu ni, dia akan mula berfikir. Dan kita doakan, dia akan dapat hidayah. Okey, berbincang dengan bukan Islam dengan cara yang terbaik. Allah kata, dan janganlah kamu berbincang dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang paling baik. Sebab apa? Bila kita bincang dengan cara yang paling baik,
baru ada kesan. Kita tak marah-marah. Kalau kita marah-marah, dia pun tak minat Islam. Oh, rupanya orang Islam ni panas marah, dia kata. Padahal ada orang yang masuk Islam saya jumpa, dia kata dia dulu seorang yang sangat panas baran. Panas baran dia hilang selepas dia masuk Islam. Alhamdulillah, hidayah daripada Allah. Okey, kemudian yang seterusnya, tidak boleh mencerca sembahan orang bukan Islam. Kita cakap, kita pergi Batu Cave, kita tengok apalah you all ni pergi sembah patung ni tu semua. Boleh tak? Tak boleh. Sebab apa? Sebabkan mereka tak faham, mereka akan mencerca Allah. Sebab dia tak tahu, dia akan mencerca Allah. Itu sebab kita tak boleh cerca. Kita terangkan boleh, tapi kita tak boleh kutuk ataupun cerca sembahan mereka. Kita pergi hancurkan sembahan dia. Tak boleh. Sebab apa? Kalau kita hancurkan sembahan dia akan datang ke masjid, dia akan bakar masjid. Okey, kemudian yang seterusnya, tidak boleh memaksa bukan Islam memeluk Islam. Ada orang kata, dia kata apa? Kalau you tak masuk Islam, habis tau. Boleh tak? Tak boleh. Sebab Allah dah kata tidak ada paksaan untuk menerima Islam. Ayat itu mengatakan tidak ada paksaan untuk menerima Islam. Jadi kita tak boleh paksa dia masuk Islam kecuali dia sendiri nak masuk Islam. Kalau dia nak masuk Islam, alhamdulillah. Tapi kita tak boleh paksa. Okey, itu sahaja soalan nombor 3 tadi ya. Okey, saya buka soalan yang seterusnya. Saya bagi peluang kepada pihak lelaki pula. Lelaki nak pilih mana? Pilih poligami ke apa-apa ke? Satu, okey, soalan nombor 1. Okey, semua agama mengajar kebaikan. Kenapa kita perlu memeluk agama Islam? Okey, sebelum kita terangkan, pertama sekali kita kena terangkan dulu apa itu Islam. Kalau kita tengok, Islam berasal daripada 3 suku kata, iaitu salam, salimah dan aslama. Salam bermakna sejahtera, harmoni. Kemudian salimah maksudnya autentik ataupun tulen. Dia tak ada tokok tambah. Kalau solat satu hari 5 kali lah. Tak boleh nak tambah jadi 6. Oh, sebab hari ni aku makan nasi kandar tadi sedap sangat, nak solat 7 kali. Boleh? Tak boleh. Tetap 5 kali. Okey, kemudian aslama pula, iaitu menyerah diri hanya kepada Allah. Jadi maksud daripada ayat tersebut, wujudlah kata Muslim, iaitu sesiapa yang menyerah diri kepada Allah dengan cara yang diajar oleh Allah, bukan dengan cara yang kita suka tau. Dengan cara yang diajar oleh Allah, maka kita akan mencapai kebahagiaan ataupun keharmonian. Sebab kalau ikut cara yang kita suka, masing-masing ada minat sendiri. Itu sebab macam orang Kristian dia nak sembah macam ni, orang Hindu nak sembah macam ni, orang Buddha nak sembah macam ni. Sebab masing-masing ada cara dia suka. Tapi dalam Islam ada apa? Dengan cara yang diajar oleh Allah dan Rasul. Rasulullah kata apa? Solatlah seperti aku solat. Kita tak boleh pandang-pandang, oh ni zaman moden, rasanya solat macam ni dah tak sesuai dah. Apa kata solat sekarang dalam air, pergi terapung dalam air. Boleh tak? Tak boleh. Sebab kita kena ikut macam Rasulullah ajar. Tetapi ada peluang kita solat macam terapung itu dalam keadaan tertentu sahaja. Sebab Rasulullah dah ajar. Rasulullah kata solatlah seperti aku solat. Okey. Kemudian Muslim sebetulnya jadi apa sahaja yang ada di dalam dunia ini ataupun ciptaan Allah yang menyembah Allah dengan cara yang Allah ajar dan Rasul, maka dia apa? Dipanggil sebagai Muslim. Siapa-siapa yang menyerah diri kepada Allah, maknanya dianggap sebagai Muslim. Hari ini matahari, dia patuh tak kepada perintah Allah? Patuh. Maka matahari pun dianggap sebagai Muslim. Muslim bukan terhad kepada manusia sahaja. Apa-apa sahaja ciptaan Allah yang ada di bumi
atau di langit dan bumi, semua apabila mereka patuh kepada apa yang Allah perintahkan, mereka dipanggil sebagai Muslim. Itu sebab Allah kata apa? Kamu adalah sebaik-baik ciptaan Allah. Jika kamu beriman kepada Allah, maka kamu adalah termasuk makhluk yang paling mulia. Dan jika kamu ingkar kepada orang, kamu adalah termasuk dalam ciptaan yang paling hina. Sebab apa? Semua kalau kita tengok matahari, dia tak boleh bercakap, tapi dia ikut perintah Allah. Haiwan dia ikut perintah Allah. Tumbuhan semua ikut perintah Allah. Maknanya mereka pun adalah sebagai Muslim. Tapi cara dia solat tak adalah sama macam kita solat, kan? Takkan lembu tiba-tiba sedang jalan, tiba-tiba dia berhenti, dia pergi solat macam kita solat. Sebab dia, cara dia Allah tak perintahkan macam kita solat apa. Tapi dia sentiasa menyebut nama Allah, tapi kita tak faham sebab kita tak faham bahasa dia. Okey ya? Okey, kemudian jadi di sini kita kena terangkan dengan dia, Muslim dan Melayu adalah dua perkara yang berbeza. Sebab apa? Kita perlu tekankan. Sebab apa tadi? Bila dia tengok Melayu, dia tengok perkara yang buruk. Kalau Melayu itu Muslim yang amalkan Islam, tak ada masalah. Tapi ramai hari ini mungkin orang kita yang disebabkan dia Melayu dan dia beragama Islam, dia telah memburukkan imej Islam. Itu sebab kita kena terangkan, Melayu adalah satu bangsa, sedangkan agama adalah satu agama yang sangat sempurna, iaitu yang diturunkan oleh Allah. Islam sangat perfect, tetapi bangsa tak perfect. Sama juga Islam sangat perfect, tak semestinya Muslim semua perfect. Jadi di situ kita kena bezakan antara bangsa dengan agama. Sama juga bila kita tengok seperti agama-agama lain, sama juga macam Kristian. Kalau kita agama mereka mengajar kebaikan, tetapi tak semestinya umat dia mengamalkan kebaikan. Jadi kita tak boleh menilai agama Islam dengan menilai bangsa Melayu. Bukan saya nak katakan bangsa Melayu ni sangat teruk, bukan. Kita nak bezakan supaya bila dia tengok orang-orang di sekitar dia ada orang Melayu yang tak amalkan Islam, dia akan bias, inilah Islam. Bila kita cakap macam ni, dia akan ingat, oh, Islam dengan Melayu dua perkara yang berbeza. Islam, Melayu. Disebabkan orang Melayu ramai yang beragama Islam, alhamdulillah. Dan ada benda-benda positif yang ada dekat orang lain yang tak ada di kalangan bangsa mereka. Sebagai contoh, orang Melayu sangat bersopan santun. Macam kita pergi ke rumah orang Melayu, akan welcome. Tak berlaku benda ini di kalangan orang bukan Melayu. Bila kita contoh anak kita pergi sekolah, dia akan cium tangan, dia peluk, dia cium pipi ibu dia, bapa dia. Perkara ini tak berlaku di kalangan orang bukan Islam. Dan orang bukan Islam suka dengan budaya ini sebab dia nampak ada satu ikatan yang sangat kuat di antara ibu bapa dengan anak-anak. So ada benda-benda yang positif, yang ada baik. Benda ni kita kena tonjolkan dan kita bagi tahu bahawa apa-apa saja budaya di orang Melayu yang tidak bercanggah dengan Islam, budaya itu perlu dikekalkan. Kalau budaya itu bercanggah dengan Islam, budaya itu perlu dibuang. Okey. Kemudian kalau kita tengok, okey, semua manusia yang saya cakap tadi semua adalah Muslim. Okey, kemudian kenapa kita perlu memeluk Islam? Yang pertama, hanya Islam agama yang diredai oleh Allah. Allah kata dalam surah Al-Maidah ayat ketiga, bahwasanya aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu, dan aku telah redakan Islam itu menjadi agama kamu. Kalau kita tengok, cuba tanya kawan-kawan kita yang bukan Islam, ada tak agama mana-mana agama yang mendapat pengiktirafan daripada Allah? Tak ada. Hanya Islam sahaja yang diiktiraf oleh Allah. Itu sebab kita perlu memeluk Islam. Okey, kalau kita tengok, even nama Islam itu sendiri diberi oleh Allah. Agama lain siapa yang beri nama?
Agama Kristen diberi nama oleh pengikut Yesus. Selepas ketiadaan Yesus, 50 tahun ketiadaan Yesus, barulah lahirnya istilah Kristen. Kristen itu diambil daripada istilah bahasa Greek, iaitu Christos, Christ. Dalam Inggeris dipanggil Christ, iaitu maksudnya apa? Pengikut Yesus. Jesus Christ, pengikut Yesus. Itu maksud Kristen. Kemudian kalau kita tengok Hindu, nama Hindu diambil daripada, diberikan oleh pengikutnya, diambil daripada nama Sungai Indus. Sungai Indus. Orang-orang dulu dia tak pandai nak sebut Hindu, tak pandai nak sebut Indus, jadi sebutlah Hindu. Jadinya sampai hari ini jadi nama agama tersebut adalah agama Hindu. Asalnya agama Hindu ni bukan dari India tau, daripada Parsi. Okey, kemudian kalau kita tengok agama Buddha, diambil daripada nama Siddhartha Gautama Buddha, dijadikan nama agama Buddha. Rasanya Buddha itu berasal daripada mana? Pada Cina? Thailand? Cina? Kan mata sepet. Orang Thai mana ada sepet mata? Dengan perut besar, dengan mata sepet kan? Sebetulnya Buddha berasal daripada India. Tapi sebab dia dah bermigrate, dia dah berpindah ke China, so dia akhirnya dia jadi mata sepet. Sangat menarik bila kita dengar cerita pasal Buddha macam mana. Sebetulnya dia apa yang Buddha ajar sebetulnya. Dah saya cerita dah. Sikit je saya cerita. Okey, Buddha ini sebetulnya dia adalah seorang anak raja. Dia seorang anak raja. Dia sebelum dia lahir, macam raja pernah bermimpi. Kemudian dia panggil, biasalah dekat istana kan ada tukang tilik-tilik apa yang tafsir mimpi ni tu semua-semua. Dia panggil. Bila dia panggil, dia kata anak ini dia akan menjadi, ada dua peluang. Dia akan menjadi seorang raja yang sangat hebat, ataupun dia akan menjadi seorang yang sangat baik. Maksud baik kat sini adalah dia tak nak dunia langsung kat sini. Zuhud lah macam tu lebih kurang. Okey, dia kata jadi macam mana dia akan jadi seorang raja dengan syarat dia tidak boleh dinampakkan orang-orang susah, tak boleh nampak orang miskin, tak boleh nampak orang mati, tak boleh nampak orang buta. Jadi disebabkan jika dia nampak benda-benda ini, dia akan menjadi seorang rahib. Dia kata rishi kan. Okey, kemudian disebabkan perkara itu, mulanya hari ini istana ditutup daripada dikunjungi oleh orang-orang ini. Dan Buddha ni, Siddhartha Gautama Buddha tak boleh keluar daripada istana sebab dia tak nak bagi benda-benda ini nampak. Sebab dia nak anak dia jadi seorang raja yang sangat hebat. Benda ini berlaku sehingga dia dewasa, dan bila dia keluar, dia biasa dia nak melawat raja rakyat dia nampak benda ini. Bila dia nampak benda ini, dia lari, dia tinggal kat istana. Dan akhirnya dia pun pergi bertapa ataupun berkhalwat, berkhalwat, dan akhirnya dia dapat pencerahan. Dia mengajar macam mana orang buat baik. Dia kata macam mana kalau kita tengok dalam Islam, kita nak melawan nafsu, iaitu dengan menjaga makanan, menjaga makan. Itu yang Buddha amalkan. Dan akhirnya dia mengajar orang. Dia kata jangan, apa yang Buddha ajar, iaitu apa yang orang Islam amalkan pada bulan puasa. Sedih, sebetulnya itu adalah amalan Islam, tapi kita amalkan pada bulan puasa. Tak boleh cakap tentang orang sebab kita puasa. Seolah kalau bukan puasa kita boleh cakap. Kemudian tak boleh ambil makanan orang sikit je, tak boleh. Sebab apa? Kita puasa. Tak boleh cakap tak elok, tak boleh tengok benda-benda tak elok sebab kita puasa. Ini yang Buddha ajar. Sehingga ada orang-orang yang mengatakan kebarangkalian Buddha adalah seorang Nabi. Sebab apa? Ingatlah Allah kata, Rasulullah kata berapa ramai Nabi. Allah kata apa? Allah kata Allah telah mengutus Nabi kepada semua kaum. Setiap kaum yang ada Nabi di kalangan mereka.
Kemudian Rasulullah kata apa? Rasulullah kata ada 124,000 Nabi yang dihantar ke dunia ini. Dan daripada 124,000 ada 313 yang diangkat menjadi Rasul. Maksud Rasul, dia dibebankan, dia ditugaskan untuk menyampaikan. Mungkin Buddha adalah seorang daripada Rasul. Dan daripada 313 tu, hanya 25 sahaja yang disebut namanya di dalam Al-Quran, ataupun yang disebut sebagai Nabi-Nabi yang wajib kita ketahui. Sedangkan lain daripada itu, ada lagi ramai. Daripada 313 tu, kita tolak 25, ada 300 lebih. Tapi bila pengikut-pengikut dia telah memesongkan, dia telah menyembah Buddha. Sebetulnya Buddha tak pernah mengajar umatnya untuk menyembah. Yang kita tengok hari ini orang Cina, dia kata dia Buddha, dia bukan Buddha. Sebab dia Buddha tak pernah menyembah. Dan hari ini hampir tidak ada, saya rasa, Buddha yang betul-betul pure Buddha. Kalau ada pun dia kata Buddha, tapi dia dah campur dengan Taoism, Confucius, dengan kepercayaan nenek moyang, dan bercampur-campur. Itu sebab kita cakap dengan dia, jom jadi pengikut Buddha yang setia, iaitu jadi Muslim. Bila dia jadi Muslim, dia akan ikut apa kita amalkan pada bulan Ramadan. Jadi mulai sekarang kita akan amalkan di luar bulan Ramadan juga, supaya dinampak Islam adalah indah, Islam adalah cantik. Okey, kemudian kita tengok Islam agama universal. Ingat tak, agama-agama lain diturunkan khas kepada kaum tersebut sahaja. Kalau kita tengok, Nabi Musa diturunkan kepada Bani Israel, Nabi Isa pun kepada Bani Israel, Nabi Lut kepada kaumnya Nabi Lut. Semua Nabi-Nabi diturunkan kepada kaumnya tersebut. Dan undang-undang tersebut hanya berlaku pada masa dan kaum tersebut sahaja. Sebagai contoh, Nabi Isa diturunkan kepada Bani Israel. Mana buktinya? Dia kata, wahai, kalau dalam bahasa Hebrew, sebab Nabi Isa dia pakai bahasa Hebrew, dia tak pakai bahasa Arab. Dia kata apa? Syama Israelu Adonai Ilahaini Adonai Akhur. Hampir sama macam bahasa Arab kan? Dia kata apa? Wahai bangsa Israel, Tuhan kamu dan Tuhan aku, Tuhan yang satu. Sama tak dengan qaul huwallahu ahad? Ya, tapi undang-undang yang ada pada zaman tersebut dikhaskan kepada Bani Israel sahaja. Nabi Isa pun diturunkan kepada Bani Israel. Itu sebab bila Islam datang, kitab Injil telah dimensurkan, telah tak boleh dipakai. Okey, kemudian sedangkan Nabi Muhammad, Allah kata apa? Rahmatan lil alamin. Jadi Allah turunkan Al-Quran itu adalah petunjuk kepada seluruh alam. Apabila, kalau kita tengok Nabi-Nabi dulu, setiap kaum Allah akan hantar Nabi untuk mengajak kepada menyembah Allah. Lepas ketiadaan Nabi, kemudian dia hantar Nabi Muhammad. Selepas ketiadaan Nabi Muhammad, tak ada Nabi dah. Betul tak? Atau ada Rasul Melayu? Bukan tak? Kan itu ada Rasul Melayu, dia kata dia nanti menjadi Rasul di kalangan orang Melayu. Bukan kan? Bukan, sebab kita, kalau kita percaya ada Rasul selepas Nabi Muhammad, kita dah terpesong. Okey, jadi bila Allah dah tarik, dah wafatkan Rasulullah, tugas dakwah kepada siapa? Kita, bukan ustaz-ustaz kan. Jangan fikir orang kita ada ustaz dekat jawatan agama, ada ustazah dekat jawatan agama, ada ramai ustaz, tu tugas ustaz. Saya tak ada kena mengenal. Betul tak? Bukan. Semua kita orang Islam wajib menyampaikan mesej Islam. Okey, kemudian yang seterusnya, selain Islam ditolak. Itu sebab kenapa orang Islam tak boleh keluar Islam. Allah kata apa? Dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya, dan ia pada hari akhirat kelak daripada orang-orang yang rugi. Jangan cuba-cuba. Siapa yang nak cari selain agama Islam, maka akan ditolak. Sia-sia kita buat ibadah selama ini, kalau akhirnya kita mati dalam keadaan
kafir, ya. Okey, kemudian yang seterusnya, selain Islam mensyirikkan Allah. Oh, dia kata, kita orang sembah Tuhan yang satu, tapi kita perlukan simbol. Sebab apa? Supaya kita boleh khusyuk. Boleh ke tak? Tak boleh. Sebab apa? Kita telah mensyirikkan Allah dengan ciptaan Allah. Allah kata apa? Syirik adalah dosa besar, dan Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik. Okey, yang seterusnya, Islam